الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita ini dinaungi rahmat dan kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ulama dan Umara Penyuluh Umat. Sebelum melanjutkan bicara, saya ingin mengingatkan kepada semua agar kita terus melakukan kawalan kendiri dengan sebaiknya bagi mengelakkan terdedah kepada bahaya wabak penyakit, kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Saya juga ingin menyeru kepada seluruh umat Islam, marilah sama-sama kita mengimarahkan masjid pada setiap waktu, terutamanya seruan bersegera hadir ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat dan fardu. Jangan melengah-lengahkan kehadiran kita ke masjid dengan hanya melangkah apabila hampir masuknya waktu solat. Sebaliknya, gunakanlah peluang yang ada untuk hadir awal ke masjid untuk meraih seberapa banyak mungkin fadilat Jumaat. Didiklah hati kita untuk merebut saf-saf hadapan terlebih dahulu berbanding duduk di saf-saf yang belakang. Hal ini merujuk kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf orang lelaki ialah saf yang terawal, dan seburuk-buruk saf orang lelaki ialah yang paling belakang. Ma'asyiral muslimin, ulama dan umara, kedua-dua ini merupakan dua frasa yang amat sinonim dengan Islam. Mereka ialah dua insan yang sangat penting dalam sesuatu komuniti masyarakat. Kedua-dua golongan ini perlu bersatu dan bernaung di bawah naungan yang satu, yaitu di bawah naungan agama atau ad-din. Kedua-dua golongan ini juga merupakan pewaris kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mewarisi ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala umara pula atau pemimpin mewarisi kepimpinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu dan politik tidak boleh dipisahkan sama sekali. Begitu jugalah ulama dan umara. Mereka lah ilmuwan dan pemimpin bagi seluruh umat Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ulama dan umara disifatkan secara bersama sebagai faktor kebaikan ummah. Al-Imam As-Suyuti meriwayatkan sebuah azhar yang menyebutkan
صنفان من الناس إذا صلح الناس وإذا فسد الناس العلماء والأمراء. Mafhumnya, ada dua golongan dalam kalangan manusia. Apabila mereka baik, maka seluruh manusia akan menjadi baik. Apabila mereka rosak, maka seluruh manusia akan menjadi rosak, iaitulah ulama dan umara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai agama yang berasaskan ilmu, Islam menghormati dan mengiktiraf peranan ulama kerana mereka adalah pembimbing umat mengenal Allah dan Rasul. Firman Allah dalam surah Fatir ayat 28, wa minan nasi wad dawab wal an'ami mukhtalif alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan haiwan-haiwan ternakan, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, yaitu orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin, Imam Ibnu Ashur ketika mentafsirkan ayat ini menyatakan seorang ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan memahami segala perbahasan syariah bersifat takut kepada Allah. Dengan mengenali, memahami dan menguasai ilmu, insan yang bertaraf ulama akan bersifat hamba yang sangat takut dengan dosa serta pembalasan azab. Pada masa yang sama, insan yang bertaraf ulama juga sangat mengharapkan pahala dan balasan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, ulama merupakan golongan yang memikul amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu, mendidik serta membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Tanpa ulama, manusia akan berterusan berada dalam keadaan jahil lagi sesat, dan akhirnya mereka akan bertindak dalam menguruskan kehidupan mereka mengikut kehendak hawa nafsu semata-mata. Rasulullah SAW pernah menyifatkan para ulama seperti bintang-bintang di langit dengan sabdanya yang bermaksud, bandingan para ulama di dunia ini samalah seperti bintang-bintang di langit. Ia menjadi pedoman atau panduan dalam kegelapan di laut dan di darat. Jika bintang-bintang itu pudar atau hilang, maka mereka yang mengikutinya juga akan sesat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, umara atau pemerintah, ia pula merupakan satu keperluan yang pasti bagi umat manusia. Tanpa pemerintah, umara, masyarakat akan menjadi kacau bilau, malah syariat tidak akan dapat ditegakkan serta dilaksanakan. Namun tanggungjawab serta amanah yang dipikul oleh para umara atau pemimpin amatlah berat sekali dan akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Para pemimpin, laksanakanlah tugas dengan jujur, tidak menyeleweng, tidak rasuah, dan tidak takut, dan sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua situasi dan lokasi. Jadilah pemimpin, yaitu pekerja atau sesiapa sahaja pun yang diberi kuasa, pimpinlah dengan adil dan tidak khianat kepada tugas yang diberikan kepadanya. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih
innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Ma'asyiral muslimin, dalam kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman menjelaskan tentang perkara amanah berkenaan bahawa amanah itu ialah sesuatu yang wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya dan diserahkan kepada tuannya. Orang yang tidak menjaga amanah dan tidak menyampaikannya, menjadilah dia orang yang khianat. Justru itu tuan-tuan, jadilah kita hamba yang jujur dan amanah, serta mengelak diri daripada terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang boleh memberi kerosakan kepada orang lain. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 27, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tahunu Allah war Rasul, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Ma'asyiral muslimin, marilah kita renungi dan amati petikan daripada kata-kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah yang bermaksud, sesungguhnya rakyat rosak disebabkan pemerintah yang zalim, dan pemerintah pula akan rosak disebabkan ulama yang jahat. Sementara ulama pula akan rosak jika mereka tamakkan harta dan pangkat. Maka sesiapa yang dikuasai oleh kecintaan kepada dunia dan tidak akan mampu memberi nasihat walaupun kepada orang bawahan, apatah lagi kepada pemerintah dan pembesar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sikap pengotor dibenci Islam. Saudara, tidak ada sesiapa pun di kalangan kita yang mahu digelar pengotor. Malah jika gelaran pengotor ini ditujukan kepada kita, pasti kita akan marah dan geram. Namun kenapa sikap suka membuat kotor ini masih lagi berlaku di kalangan masyarakat kita? Oleh itu, sikap pengotor ini perlulah diubah. Sikap mengutamakan kebersihan perlu disematkan pada setiap dalam diri kita. Kebersihan adalah
amalan yang sangat dituntut dalam Islam. Islam adalah agama yang bersih. Kita semua selaku umatnya amat dituntut untuk menjaga kebersihan zahir dan batin. Allah berfirman dalam suratul Muddathir ayat 4, "Wa thiyabaka fatahhir," dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Tuan-tuan, menurut Al-Imam Al-Baydawi dalam kitab tafsirnya, maksud dari ayat ini bersih pakaian ialah bersih daripada segala najis, kerana sesungguhnya membersihkan itu adalah suatu kewajiban sebelum melaksanakan solat. Kebersihan juga faktor pelengkap keimanan seseorang muslim. Sabda Rasulullah, "Al-tahuru syatrul iman." Membersihkan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini, tuan-tuan, telah menjelaskan kepada kita semua bahawa kebersihan adalah termasuk dalam salah satu perkara yang berkaitan dengan iman. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kekotoran. Justru kita tidak boleh bersikap pengotor. Saudaraku muslimin, ada juga di kalangan kita yang bersikap pengotor ketika menggunakan tandas dengan membiarkan najis tidak dicuci dengan baik setelah menggunakan tandas. Sikap pengotor seperti ini berpunca daripada sikap mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain yang akan menggunakannya selepas itu. Tanpa kita sedar, hal ini termasuk dalam satu perkara yang berdosa, kerana secara tidak langsung kita telah menyakitkan pengguna yang lain. Nabi SAW bersabda, "Ittaqul la'anain." Berhati-hatilah dengan orang-orang yang dilaknat. Qalu, "Wa man la'anani ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapakah orang-orang yang dilaknat itu wahai Rasulullah?" Qala, "Alladhi yatakhalli fi tariqin nas aw fi dhillihim." Baginda bersabda, mereka adalah orang yang buang air besar di laluan manusia dan tempat berteduh mereka. Hadis riwayat Muslim. Melalui penjelasan hadis ini, kita dapat fahami bahawa tindakan seseorang yang mengganggu orang lain dengan pencemaran tempat dan bau atau apa sahaja kekotoran adalah dilarang dan boleh ditimpa laknat. Ma'asyiral muslimin, mengakhiri khutbah pada hari ini, peringatan Islam supaya umatnya menjaga kebersihan termasuk kawasan persekitaran adalah perkara besar, kerana ia mencerminkan imej agama Islam yang bersih dan suci. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina washmad lahumma bi'inayatika wa taufiqika ala malikina. Kebawah yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa bin Lasha Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, wa kadhalika maulana Tuan yang terutama Tuan Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Allahumma dfa'anna al-bala wal-waba wad-da'a wal-fahsya wal-munkar wal-mihan wal-fitan ma wahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Tuan-tuan, sila pastikan tumit kaki tuan-tuan berada